Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari. So hari ini sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat datang kembali ke semester baru, dan untuk khusus research methodology CWT 31.3, saya Associate Professor Teknologi Dr. Lim Zulkarnain sebagai pensyarah lah bagi memberi syarahan dan juga penilaian untuk khusus research methodology. Okay. Dan sebelum kita mula, so saya ingin menerangkan sedikitlah apa yang kita bakal pelajari dan juga perkara-perkara yang kita boleh pelajari sepanjang semester ni. Sebelum tu kita pergi kepada maklumat khusus lah. Okay, untuk khusus metodologi penyelidikan ataupun research methodology ini, para pelajar didedahkan dengan teori-teori asas metodologi penyelidikan, dan para pelajar akan diberi pengetahuan tentang aspek-aspek penting dalam penyelidikan. So ini termasuk permasalahan kajian, okay, objektif kajian, skop kajian, ulasan literature, kerangka teori dan konseptual, termasuk kaedah kumpulan data, kaedah analisis data dan penyediaan laporan. Okay, persamaan dan perbezaan di antara penyelidikan kualitatif dan kuantitatif juga turut diberi perhatian. Dan kursus ini merupakan penyediaan awal kepada para pelajar ke arah melaksanakan projek penyelidikan tahun akhir dalam pengajian masing-masing. Dan pelajar juga akan dibenarkan dengan teori dan aspek-aspek kepentingan dalam menjalankan projek penyelidikan. Dan pelajar juga akan didedahkan dengan cara-cara bagaimana menjalankan penyelidikan serta penulisan akademik dalam menghasilkan laporan dan projek penyelidikan. Antara objektif yang digariskan kepada semua pelajar yang mengikuti program ini, antara objektif khusus adalah untuk memberi kefahaman asas mengenai metodologi penyelidikan, mendedahkan kepada pelajar mengenai pendekatan penyelidikan kualitatif dan kuantitatif, dan yang ketiga adalah untuk menguji kefahaman pelajar dalam menjalankan penyelidikan dengan menghasilkan kertas cadangan penyelidikan. Jadi tiga perkara ini merupakan objektif di akhir kursus ini, iaitu kursus metodologi kajian. Dan antara perkara yang pelajar perlu fokus dalam kursus ini adalah di akhir kursus ini pelajar perlu berupaya untuk menerangkan aspek-aspek kepentingan berkaitan metodologi penyelidikan. Okey, itu yang pertama. Maksudnya bila kita buat penyelidikan dan sebagainya, para pelajar mampulah untuk menerangkan apakah komponen penting, aktiviti dan juga proses penting yang perlu dilaksanakan dalam menjalankan sesuatu penyelidikan. Dan yang kedua adalah para pelajar berupaya untuk mengaplikasikan pendekatan-pendekatan yang pelbagai ini dalam konteks penyelidikan masing-masing. Okey, maksudnya jenis projek ataupun nature projek yang berbeza, pendekatan dan kaedah juga berbeza. Okey, dan yang ketiga adalah berupaya untuk melaporkan aspek-aspek penyelidikan yang berterusan dalam bidang pengajian yang diikuti. Maksudnya dalam program ataupun dalam program sarjana muda teknologi kreatif ini, para pelajar terbahagi kepada 7 kekhususan yang berbeza lah. Jadi dengan memahami keseluruhan kaedah ataupun metodologi penyelidikan ini, para pelajar mampu memilih kaedah yang sesuai berkaitan dengan bidang pengajian masing-masing ataupun elektif pengajian masing-masing. Dan antara perkara lain yang dipindahkan, maksudnya di sini para pelajar selepas meneruskan pengajian ataupun dalam program ini selepas di akhir semester, para pelajar telah dibekalkan dengan beberapa kemahiran pengetahuan seperti yang pertama adalah etika profesional dan
moral. Okey, di mana para pelajar boleh menyelesaikan masalah, okey, menerusi kaedah saintifik, okey, penyelidikan. Yang kedua adalah menerapkan kemahiran kepada pelajar untuk critical thinking ataupun problem solving skill. Okey, dan untuk kursus ini, kursus metodologi kajian ini, kita juga mengambil kira kaedah pentafsiran yang sistematik. Itu kita ada tiga perkara, empat untuk kita buat penilaian secara continuous assessment. Okey, dalam continuous assessment ni kita ada empat tugasan yang utama. Okey, tugasan pertama adalah assignment, assignment pertama dan assignment kedua. So assignment pertama merangkumi 25%, assignment kedua 20% dan quiz, kita ada quiz juga. Okey, quiz 15% dan laporan akhir serta pembentangan presentation, okey, merangkumi 40%. Okey, dan ini antara kaedah lah bagaimana kita membuat pengukuran sejauh mana para pelajar kita mendapat ilmu pengetahuan dalam kursus yang diikuti. Itu seberingkas lah berkenaan dengan kursus. Okey, dan mungkin saya nak terangkan juga antara silibus yang bakal para pelajar pelajari. Okey, maksudnya kat sini apakah topik-topik yang dipelajari dalam setiap minggu, okey, dalam kursus metodologi penyelidikan ni atau CWT 3103. Okey. So antara perkara ataupun kos ataupun silibus yang bakal dipelajari adalah mungkin minggu pertama dan minggu kedua kita fokus kepada pengenalan kursus, seperti yang kita buat hari ni lah. Okey, aktiviti utama penyelidikan, mengenal pasti masalah, apakah masalah yang terjadi sebelum kita membuat penyelidikan, menentukan objektif kajian. Okey, bagaimana menentukan objektif kajian, membuat kajian literature, kerana kita tahu kajian literature merupakan the backbone of the research. Okey, dan kaedah untuk mengumpulkan data, kita ada pelbagai cara untuk mengumpulkan data dan juga kita ada pelbagai cara untuk membuat analisa kepada data, dan bagaimana dengan aktiviti penyelidikan yang kita jalankan menjadi satu asas kepada kita untuk membuat kesimpulan dan penulisan pada laporan. Okey, sekurang-kurangnya kita dah berjaya menghasilkan satu proposal. Okey, itu antara mungkin minggu awal. Okey, minggu 1 atau minggu 2. Dan minggu ketiga mungkin kita boleh fokus juga kepada perkara yang lebih spesifik, pengenalan kepada metodologi kajian tersebut. Okey, yang pertama mungkin kita fokus kepada penyelesaian masalah, okey, permasalahan kajian. Bagaimana kita nak menulis ataupun memahami kaedah untuk penulisan masalah kajian. Okey. Dan juga tujuan dan kepentingan kajian, isu yang berkaitan, objektif kajian, okey, persoalan kajian, hipotesis kalau ada, dan skop kajian dan juga rumusan. Sebab perkara-perkara ini penting dalam penulisan tesis para pelajar. Okey, sebab tu kita kena tahu bagaimana untuk kita menulis ataupun buat laporan kepada setiap komponen dalam tesis tersebut. Okey, dan kita juga bakal mempelajari berkenaan bagaimana kita nak menghurai sesuatu, latar belakang kajian. Okey, latar belakang kajian dan juga penyelidikan yang telah dilaksanakan oleh penyelidik-penyelidik sebelum ni. Sebab bila kita nak buat satu tesis atau projek akhir, kita kena menyelidik atau membuat penyelidikan terhadap kajian-kajian sebelum ni supaya hasil daripada analisis kajian-kajian lepas menjadi input ataupun maklumat untuk kita jadikan sebagai asas dalam kajian yang bakal kita laksanakan. Okey, dan satu juga adalah kita mempelajari bagaimana format penulisan laporan penyelidikan. Okey, sama ada proposal ataupun tesis yang para pelajar bakal tulis untuk melengkapkan pengajian dalam program Sarjana Muda Teknologi Kreatif ini. Okey, dan kita juga melihat pendekatan apakah yang kita boleh gunakan dalam menjalankan penyelidikan. Jadi dua pendekatan yang utama ataupun yang biasa digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif.
Okay, so dia bergantung kepada jenis kajian ataupun nature of the research tersebut. Okay, dan kita juga melihat bagaimana kaedah dalam kita menulis objektif dan juga persoalan kajian, termasuk pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Okay, jadi kita bagi kedua-dua kaedah tersebut untuk para pelajar memahami, dan para pelajar akan memilih kaedah ataupun approach kajian yang bersesuaian sama ada menggunakan kaedah kuantitatif ataupun kualitatif. Okay, dia tak semestinya kita guna kedua-dua, dan kita boleh guna salah satu daripada pendekatan tersebut. Jadi teknik menggunakan kedua-dua kaedah penyelidikan tersebut kita pelajari dalam kursus ini. Okay, dia ada perbezaan lah antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Okey, dan minggu seterusnya kita juga akan melihat dari aspek kaedah mendapatkan data. Maksudnya pendekatan macam mana kita nak mendapatkan data, okey, bagi menyokong kajian kita. So sebab pendekatan berbeza, okey, kaedah pengumpulan data juga berbeza. Okey, so kita akan lihat nantilah dalam kelas-kelas yang akan datang. Dan kita juga melihat dari aspek pengurusan data, okey, macam mana kita nak menguruskan data-data yang banyak tersebut, okey, untuk kita garapkan dan kita akan membuat kesimpulan kepada proposal ataupun hasil penyelidikan kita. Okey, dia ada teknik-teknik tertentu lah untuk kita menguruskan data, okey. Dan kita juga akan mempelajari kaedah penyediaan laporan. Okey, laporan dengan laporan ilmiah, maksudnya academic writing, okey, dan gaya rujukan dan juga isu-isu berkaitan dengan plagiat. Sebab semua kajian ataupun tulisan ini perlulah dirujuk kepada sistem penilaian untuk kita tengok similarity index. Maksudnya kat sini kita ada software yang kita boleh rujuk. Kita perlu membuat semakan di Turnitin, maksudnya kita semak sejauh mana similarity report dengan report-report yang telah dihasilkan oleh penyelidik sebelum ni. Kalau similarity report tu tinggi, maksudnya banyak maklumat tu di kita semula yang kita gunakan daripada sisi lain. Jadi kita akan, objektif utama kita adalah bila kita buat kajian, laporan sebagainya, kita kena hasil analisis kepada similarity report tu kena rendah, tak boleh tinggi. Kalau tinggi, kita kena ada kaedah kita bagaimana untuk kita membuat citation, rephrasing dan sebagainya. Jadi ada banyak kaedah kita gunakan, juga akan dipelajari dalam kursus research methodology ni. Report preparation, okay, format dan sebagainya. Pembentangan, so kita akan membuat pembentangan sama ada dalam minggu akhir lah, okay, minggu peperiksaan. Kalau kata kita boleh arrange awal pun boleh, tak ada masalah. Okay, mewakili laporan dan pembentangan 40%. Okay, so yang ni adalah compulsory lah. Kalau tak ada pembentangan, pelajar mungkin akan ada masalah sedikit lah dalam kita menilai, okay, performance pelajar. Dan assessment, okay, kita akan buat assessment dan kita ada bagi assessment untuk buat lah, dan kesemua tugasan tersebut kita akan ada penilaian tertentu dan sebagainya. Okay. Dan sebelum saya akhiri lah sesi kita pada kali ini, mungkin saya akan share sedikit mungkin perkara-perkara pengenalan kepada proses penyelidikan. Okay. Okey, so dalam apa-apa juga penyelidikan, okay, kita ada beberapa proses yang utama lah. Okay, kita banyak proses, mungkin setengah proses tu kita gabungkan, dan mungkin setengah proses tersebut mungkin kita tak perlu dalam kajian tersebut. Jadi tak semua proses boleh dilaksanakan, ia bergantung kepada jenis ataupun nature of the research. Okey, step pertama adalah kita perlu melihat dari aspek pemilihan topik. Okay, step analysis pertama adalah pemilihan topik. Maksudnya kat sini bila kita lihat apakah projek yang kita nak buat. Okey, dia banyak bergantung kepada jenis bidang kita. Okey, apakah bidang kita dan apakah perspektif yang ingin kita lihat, sama ada penilaian itu bersifat kuantitatif ataupun bersifat kualitatif.
Jadi perkara-perkara seperti itu juga perlu dilihat sebagai satu proses untuk kita membangunkan sesuatu projek dalam projek penyelidikan kita. Okey, topik-topik itu penting. Itu proses yang paling pertama, pemilihan topik. Jadi untuk kita melihat pemilihan topik tersebut, kita kena tengok juga literature dan sebagainya. Itu yang pertama. Okey, objektif utama kita sebelum kita memulakan satu projek penyelidikan. Okey, dia sama ada kita lihat dari topik yang lebih besar, from broad to specific ataupun from specific to broad. Dia macam tu. Okey, jadi banyak media yang kita boleh gunakan untuk kita membuat pemilihan topik. Okey, dan sebagai tip dia, okey, setiap penyelidikan yang kita buat dia biasanya bermula dengan masalah. Sebab tujuan utama kita membuat penyelidikan adalah untuk menyelesaikan masalah yang mungkin kita mampu selesaikan, bukan masalah yang kita tidak mampu selesaikan. Sebab kita ada time frame dalam kita membangunkan sesuatu penyelidikan. Jadi itu juga penting. Okey, step yang kedua adalah focus to the question. Sebelum kita nak mencapai kita mengenal pasti masalah, kita fokus kepada question. Question first. Okey, topik, adakah persoalan ni kita perlu teliti agar kita agar dapat membantu kita dalam merencana ataupun merangka kertas kerja penyelidikan ataupun proposal penyelidikan dan seterusnya untuk melaksanakan penyelidikan tersebut. Jadi topik kita kena ada soalan tertentu. Adakah soalan kepada penyelidikan tersebut terlalu besar? Is a topic too broad? Okey. Dan kedua adalah bila kita nak buat satu penyelidikan, kita perlu juga tanya adakah topik itu fokus tersangatlah sempit ataupun specific question tu yang kita nak selesaikan. Okey, sebab kita kena buat objektif juga. Jadi maksudnya kita kena clear lah. Okey, kena jelas apakah projek yang kita laksanakan. Okey, sebelum kita nak pergi lebih detail, kita perlu membuat sedikit literature review. Okey, bagaimana kita dapat menganalisis literature review tersebut sebelum kita mengenal pasti ataupun kita finalisekan, okey, projek apakah yang bakal kita laksanakan. Okey, step yang ketiga adalah design the study. Sebab bila kita nak buat satu penyelidikan, dia sebenarnya fleksibel. Okay, jadi kita kena pasti apakah design of the study. Okay, apakah design dia. Okay, biasanya is required to making many decision about the type. Okay, either is measuring the factor ataupun kita kata jenis case study ataupun technical research, macam kita buat questionnaire ataupun kita buat eksperimen ataupun kita buat observation. Okay, so kita boleh pilih juga lah, kita boleh pilih sama ada kita membuat pengamatan pun dikira sebagai penyelidikan juga. Okay, contoh kalau kata kita ingin melihat functionality, okay, of the product, kalau kata para pelajar dari bidang elektif reka bentuk produk, so mungkin kita nak tengok dari sudut functionality of the product ataupun the aesthetic value dan sebagainya. Okay, kalau projek multimedia mungkin kita boleh hasilkan satu model-model multimedia, okay, untuk pengajaran ataupun model multimedia untuk kita memberi lebih impak dari aspek immersive learning tersebut ataupun the sistem yang dibangunkan dia kita boleh mengukur sejauh mana tahap keberkesanan sebagainya. Itu antara contoh-contoh lah, okay, dalam kita nak mereka bentuk ataupun kita nak design proses of doing that research. Jadi dia bergantung kepada metodologi apa yang kita gunakan dan approach apakah yang kita aplikasikan dalam penyelidikan yang bakal kita laksanakan. Okey, yang keempat seterusnya adalah data collection. Okey, maksudnya bila kita buat research, okey, research tu dia tidak valid ataupun dia kurang nilai dia kalau data kita tak ada. Okey, kita boleh buat data sekurang-kurangnya data dari aspek data perbandingan ataupun data daripada literature. Okay, so kita kena collect sama ada data tu secara primary data ataupun data yang kita kumpul melalui eksperimen, questionnaire ataupun assessment. Kita boleh dapatkan data dari literature yang kita buat analisis kepada literature tersebut.
Okey, so itu antara inilah proses yang kita perlu lalui. Yang kelima adalah analyze the data. Okay, then this step usually required. Memang pentinglah bila kita dah ada data, okay, daripada apa kita dah kena pasti apa data yang kini kita kumpulkan, okay, untuk kajian kita, dan kita dapatkan data. So bila data kita dah kumpul dan sebagainya, kita perlu membuat analisis. Jadi ada pelbagai kaedah atau cara yang kita boleh gunakan dalam kita untuk membuat analisis kepada data. Dan benda ni adalah compulsory. Maksudnya dalam penyelidikan kita kena membuat analisa kepada data. Data sahaja tu tidak mencukupi. Okay, kita perlu membuat analisa. Okey, dan kita boleh gunakanlah software komputer untuk kita manipulate atau kita buat run dan analisis. Dan data tu juga biasanya kita boleh rumuskan ataupun terjemahkan dalam bentuk chart, table ataupun graf, statistic measure dan sebagainya. Maksudnya dalam bentuk carta, diagram dan model sebagainya. Jadi bila kita dapat data tersebut, kita buat analisis. Okey. Tak kisah sama ada analisis kualitatif ataupun analisis kuantitatif. Itu yang basic. Ada juga penyelidikan yang guna kedua-dua, tapi saya nasihatkan pakai satu pun cukuplah di peringkat sarjana muda ni. Okey, sebab ada banyak lagi perkara yang perlu para pelajar pelajari. Okey, bukan setakat membuat analisis, kita banyak lagi benda untuk kita belajar. Jadi cukuplah sekadar itu. Okey, yang keenam adalah interpret the data. Okey, jadi bila kita dah membuat analisis dan sebagainya, kita perlu untuk membuat interpretasi. Bila biasanya dalam report ataupun proposal para pelajar dia hanya memaparkan, okey, hasil rumusan dalam bentuk jadual, table dan ataupun statistik punya illustration, okey. Tapi dia tidak discuss ataupun tidak interpret data tu dalam penerangan, dalam discussion, dalam explanation penulisan tersebut. Jadi para pelajar selepas ada data, kita perlu interpret data dalam kita punya perspektif. So maksud dia kat sini, bila data tu ada, bagaimana data tersebut, okey, menjadi asas kepada justifikasi kepada hasil penyelidikan. Okey. Maksudnya kita dah ada katakan apa, kita dah ada rumusan dan sebagainya, kita perlu menggunakan data yang dianalisa tersebut untuk kita interpret. Okay, berdasarkan data yang kami perolehi, ini menunjukkan okey, terdapat peningkatan dari aspek statistik tersebut. Dan kita perlu detail kepada berapakah jumlah peningkatan hasil daripada data yang diperolehi. Okey, so itu antara kaedah lah bagaimana kita membuat interpretasi kepada data. Bukan sekadar data, report saja data. Okey, contohnya kalau kata kita buat survey katakan. Okey, bila kita buat survey, kita dah kena pasti, okey, katakan 80% daripada responden mendapati, okey, fungsi utama dalam produk tersebut adalah untuk mengangkat nilai-nilai estetik, katakan sesuatu tema dan sebagainya. Jadi bila dah 80% kita boleh menggunakan hasil data tu 80% yang mengatakan setuju tu ataupun mengatakan kepentingan yang amat tinggi untuk kita kembangkan, okay, justifikasi itu dengan sokongan kepada teori-teori yang ada ataupun kajian-kajian lepas yang ada. Itu kaedah kita untuk membuat interpretasi kepada data. Bukan kita just report, okey, 80% pelajar telah bersetuju. Itu very surface. Okey, kita pergi advance sedikit sebab ini projek akhir dan proposal. Mungkin kita masukkan justifikasi kenapa dia jadi tinggi. Ini menunjukkan kefahaman atau menunjukkan awareness terhadap nilai estetik itu tinggi di kalangan para pelajar ataupun para responden yang menjawab soalan tersebut. Dia macam ada interpretasi tersirat di sebalik data yang tersurat. Dia macam tu. Dia ada penerangan lain, okay, yang bersifat tersirat di sebalik, okay, report yang tersurat. Dia macam tu. Okay. Dan proses yang terakhir adalah inform others. So maksudnya bila kita dah membuat interpretasi sebagainya, kita perlu
sebarkan ataupun kita perlu membuat artikel ke ataupun kita buat satu forum untuk kita bincangkan, kita bentangkan hasil kajian kita dan penelitian kita. Baru lengkap proses of doing research. Jadi metodologi ini adalah untuk merangka proses-proses pelaksanaan penyelidikan tersebut tersebut untuk diguna pakai dalam penyelidikan kita. So itu yang kita nak para pelajar mahir lah untuk mereka bentuk step-step ataupun proses penyelidikan tersebut yang bersesuaian dengan projek penyelidikan yang bakal dilaksanakan. Macam tu. Jadi maksudnya kita boleh rangkumkan yang dari aspek the process ataupun the cycle of doing research. Ini merupakan metodologi. Maksudnya metodologi ini dia tidak sama, mungkin sama dan mungkin berbeza, bergantung kepada jenis projek dan juga jenis penyelidikan yang dilaksanakan. Jadi secara generiknya kita ada 7 langkah. Yang pertama adalah untuk kita select ataupun pilih topik apa nak buat. Yang kedua adalah fokus kepada question. Persoalan berkaitan dengan topik tersebut. Dan bila kita dah ada beberapa persoalan, timbul kepada jawapan yang ingin kita cari. Jadi proses dalam kita mencapai atau mendapatkan jawapan kepada persoalan tersebut adalah penyelidikan. Jadi kita perlu mereka bentuk apakah step-step ataupun kaedah ataupun proses yang ingin kita laksanakan untuk menjawab soalan tersebut. Dan biasanya untuk menjawab soalan tersebut kita perlukan data yang tepat, jelas dan konsisten. Jadi kita dah dapat data yang tepat, jelas dan konsisten, kita kena tahu di mana data tu nak diperolehi, bagaimana data tu ingin didapati dan kaedah mana yang kita gunakan dalam kita mengumpulkan data tersebut. Dan seterusnya, selepas kita dah dapat data, kita perlu membuat analisa. Jadi analisa yang tepat juga bergantung kepada jenis problem dan juga bergantung kepada kaedah analisis yang kita gunakan. Kadang-kadang data tu tidak sesuai untuk kaedah analisis tertentu. Jadi kita kena dah buat perancangan, data yang macam mana yang sesuai untuk kita gunakan analisis tertentu. Dan bila kita dah ada kedua-dua ni, barulah kita boleh membuat interpretasi ataupun kita membuat justifikasi kepada sesuatu isu yang ingin kita buat research tersebut berdasarkan keputusan analisis yang diperolehi hasil daripada data yang dikumpul. Baru kita boleh buat. Kita tak boleh buat interpretasi tanpa data dan juga tanpa analisis-analisis tertentu. Contoh yang paling simple biasa saya bagi kepada student, kita nak cari average lah. Average. Kalau kata dalam soalan ataupun data yang kita kumpul tu, kita tak ada pun pengumpulan data yang bersifat angka. Jadi kita tidak boleh buat analisa secara membuat analisa average tersebut ataupun average lah. Average ni apa? Average lah. Kita tak boleh, jadi sebab data tu kita tak collect dalam bentuk number. Jadi kita perlu kumpul data yang bersifat angka baru kita boleh buat analisis average. Dan daripada average tersebut baru kita boleh buat interpretasi kepada data tersebut. Contoh yang kedua mungkin kualitatif. Kalau kualitatif kita nak tahu sejauh mana tahap, contohlah kan, contohnya mungkin kita nak ambil tahu apakah tahap awareness ataupun kesedaran dalam aspek-aspek estetik, dalam produk pembangunan ke, dalam user experience ke, dalam apa-apalah bidang yang berkaitan tu, kita perlu ada set of soalan yang kita dapat dalam bentuk kualitatif. Jadi dengan data tersebut kita boleh membuat perbandingan ataupun kita kumpulkan kesemua jawapan-jawapan tersebut untuk kita analisa. Kecenderungan ataupun apakah pendapat mereka, dan kita perlu membuat analisis kepada pendapat. Katakan kita buat kepada 10 pendapat, jadi rumusan kepada 10 pendapat tersebut kita buat analisis, dan rumusan kepada analisis tersebut kita interpretasikan dalam rumusan. Itu. Dan
pembentangan perlulah supaya ahli-ahli dalam bidang tersebut ataupun dalam projek tersebut tahu dia menunjukkan kita dah complete satu cycle of research process. Jadi keseluruhan research process ini kita namakan research methodology lah. Jadi teknik-teknik berbeza bergantung kepada bagaimana mereka bentuk kajian kita dan apakah objektif yang ingin kita capai. Okay, so saya rasa kalau tak ada soalan, sekadar itu dulu untuk sesi kali ini. Nanti kita akan jumpa dalam kelas yang seterusnya. Dan please alert kepada setiap soalan ataupun assignment yang bakal saya maklumkan nanti. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi.